Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam persahabatan untuk semua. Mari kita berdoa semoga kita sentiasa di dalam lindungan Allah. Amin. Mari kita belajar dan mengenal sejarah Nabi dan Rasul. Sebelum ini kita sudah berbagi kisah Nabi Adam alaihissalam. Dan sekarang kita lanjutkan ke Nabi seterusnya, iaitu Nabi Idris alaihissalam. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe channel ini iaitu Hijrah Islam dan tekan tombol loncengnya supaya anda semua tidak ketinggalan dengan kisah para Nabi berikutnya. Terima kasih. Di dalam beberapa kitab kisah para Anbiya, Nabi Idris alaihissalam merupakan manusia pertama yang pandai menulis, menguasai ilmu bahasa dan memiliki kepakaran dalam menjahit baju. Baginda juga disifatkan sebagai seorang yang sangat jujur dan penyabar seperti firman Allah di dalam kitab suci Al-Quran. Dan bacakanlah, wahai Muhammad, di dalam kitab Al-Quran ini perihal Nabi Idris, sesungguhnya adalah ia amat benar, tutur katanya dan imannya, serta ia seorang Nabi. Menurut sebuah kisah, terdapat suatu masa yang kebanyakan manusia telah melupakan Tuhan, dan mereka telah dihukum dengan kemarau. Namun, Baginda alaihissalam telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berakhirlah musim kemarau tersebut dengan turunnya hujan. Sesetengah riwayat menyatakan bahawa Baginda bermukim sementara di Mesir. Baginda berdakwah di sana untuk mengajarkan tauhid dan beribadat menyembah Allah serta memberikan beberapa panduan hidup bagi umatnya agar menyelamatkan diri daripada seksaan di akhirat dan kehancuran serta kebinasaan di dunia. Syariat yang dibawanya ialah jihad, iaitu memerangi pengikut Qabil yang melakukan kerosakan di muka bumi pada waktu itu. Baginda ialah pelopor kepada jihad. Kisah Nabi Idris alaihissalam merupakan kisah yang syarat dengan peringatan bagi umat Islam. Sebagai yang terpilih, Baginda telah diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk merasakan kematian, melihat syurga, dan melihat neraka. Pada suatu hari, Nabi Idris alaihissalam telah didatangi oleh malaikat Israel yang mahu menziarahinya dengan izin Allah. Lalu Baginda alaihissalam pun meminta malaikat Israel melakukan sesuatu. Wahai malaikat Israel, aku ingin meminta kepada kamu untuk mencabut nyawaku, dan kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkanku kembali sehingga aku dapat beribadah semula kepadanya setelah aku merasakan sakaratul maut. Malaikat Israel lalu menjawab, dengan nama Allah sesungguhnya aku tidak akan mencabut nyawa seseorang itu tanpa izinnya. Maka, Allah menurunkan keizinan kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawa Nabi Idris alaihissalam. Setelah sakaratul maut itu, maka Baginda dihidupkan semula lalu ditanyakan oleh malaikat Israel, wahai Idris Nabi Allah, bagaimana rasanya sakaratul maut itu? Petik 2. Kata Nabi Idris alaihissalam, sesungguhnya sakaratul maut itu terasa seperti binatang yang disiat kulitnya hidup-hidup, dan begitulah rasanya sakaratul maut, malah 1000 kali lebih sakit. Nabi Idris memiliki hajat lain dengan berkata kepada malaikat Israel, aku berkeinginan untuk melihat neraka supaya aku boleh beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lebih khusyuk. Bagaimana aku mampu membawa kamu ke neraka tanpa izin Allah? Jawab malaikat Israel terhadap permintaan Baginda. Maka Allah Azza wa Jal pun memberikan keizinan kepada mereka. Setibanya mereka di pintu neraka,
Baginda alaihi salam terkejut dan pengsan kerana melihat wajah malaikat Malik si penjaga neraka. Wajahnya sangat menyeramkan, tambahan lagi dengan kedahsyatan keadaan neraka yang memiliki pelbagai bentuk penyiksaan. Setelah baginda kembali sedar, baginda bertanya lagi kepada malaikat Israel, "Bolehkah aku melihat syurga supaya aku dapat menambah lagi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala?" Maka Allah memberikan keizinan kepada malaikat Israel untuk membawa Nabi Idris alaihi salam ke syurga dan disambut dengan salam malaikat Ridwan. Selepas melihat betapa indahnya keadaan syurga itu, maka baginda alaihi salam meminta kepada malaikat Israel untuk membawanya masuk, lalu diizinkan juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika berada di dalamnya, baginda meletakkan kasutnya di bawah sebuah pohon, dan apabila mereka mahu keluar daripada syurga, lantas baginda alaihi salam berkata, "Wahai malaikat Israel, kasutku tertinggal di bawah sebatang pohon di dalam syurga, izinkanlah aku untuk mengambilnya." Namun begitu, Nabi Idris alaihi salam enggan untuk keluar semula dari syurga kerana nikmatnya yang tidak ternilai, lalu berkata, "Setiap yang bernyawa pasti akan merasai kematian, dan sesungguhnya aku telah merasainya." Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengizinkannya untuk menjadi penghuni syurga yang indah abadi. Pengajaran dan pesanan. 1. Apabila kamu memohon sesuatu kepada Allah dan berdoa, maka ikhlaskanlah hatimu, begitu juga dalam setiap ibadah dan amalanmu. 2. Kesabaran yang disertakan dengan iman kepada Allah membawa kepada kejayaan. 3. Hindarilah penyakit hati yang cinta akan dunia dan takut akan kematian. 4. Balasan syurga itu pasti bagi orang-orang yang melakukan kebaikan di muka bumi ini, seperti berjihad, beribadah, dan menyebarkan kebaikan. 5. Barang siapa yang melampaui kesederhanaan, tidak ada sesuatu pun yang akan memuaskannya. Okey sahabat semua, sampai di sini dulu untuk kisah Nabi Idris alaihi salam. Semoga kita mendapat syafaat dari baginda. Amin. Jumpa lagi di kisah Nabi berikutnya. Terima kasih. Jaga diri baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.